السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان أكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada pagi ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah subuh kita, pengajian sirah menggunakan kitab Al-Bidayah dan Nihayah karena Imam Ibn Kathir rahmatullah alaih, memang tidak asing lagi bagi kita semua, terutamanya dalam bidang sirah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah kerana kita dikurniakan nikmat keamanan. Dengan keamanan ini kita dapat beribadat, dapat menuntut ilmu, dapat mengajarkannya, dapat menguatkuasakan undang-undang Islam dan sebagainya. Jadi kelebihan pada Islam ketika keadaan aman. Namun hidup ini tak semuanya indah. Allah Azza wa Jalla kadang-kadang tarik nikmat ini, seperti mana yang menimpa umat Islam di Palestin. Mereka diuji dengan peperangan yang tak kunjung selesai sampai hari ini. Jadi bila berinteraksi, berhadapan dengan isu Palestin, pertama sekali setiap kita kena pastikan maklumat yang kita dapat itu sahih. Dan maklumat zaman moden ini terlalu banyak. Kebanjiran maklumat berbanding zaman dahulu susah nak dapat. Bila terlalu banyak kena tapis, kena berhati-hati. Ini insya-Allah kita masuk bab terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah Al-Kadzdzab adalah istilah yang masyhur, nama yang masyhur. Namun Imam Ibn Kathir berpandangan lebih tepat adalah Musailimah. Yang masyhur kita panggil Musailamah, tapi yang lebih tepat di kalangan para ulama Musailimah. Jadi kita akan guna istilah Musailimah ini. Jadi Musailimah Al-Kadzdzab dia juga mengaku Nabi palsu. Dia dengan Sajah ini satu tim, satu kumpulan. Dalam bab ni dia akhirnya terbunuh, akhirnya tewas. Dan dia adalah Nabi palsu yang paling sengit, yang paling besar tentera dia. Iaitu dia paling masyhur dalam sejarah. Nabi palsu ni ramai, tapi yang naik adalah nama dia, sebab dia ni paling kuat antara yang ramai sebut. Tapi akhirnya dia tewas. Jadi Khalid bin Al-Walid dia ini ditugaskan untuk membantu pasukan asal. Pasukan asal diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Shurahbil bin Hasanah. Dua panglima di kalangan sahabat yang besar, Shurahbil dan Ikrimah. Dua ini telah ditugaskan untuk menyelesaikan masalah Musailimah ni. Tetapi kedua sahabat ni tak dapat. Walaupun dia sahabat besar, namun takdir Allah, mereka ni tewas dalam pertempuran-pertempuran yang kecil. Jadi dia bertahan, tak dapat nak mengatasi Musailimah. Jadi mereka perlukan bantuan daripada Khalid bin Al-Walid. Khalid Al-Walid dia dah selesai pada kuliah yang lalu, misi-misi dia, ekspedisi dah selesai, dia datang untuk bantu. Jadi mereka ni jadi bertiga, bergabung menjadi 3 pasukan. Kerana kekuatan Bani Hanifah. Bani Hanifah ni kabilah Arab yang besar di tengah-tengah semenanjung tanah Arab hari ini, ataupun di kawasan Riyadh, Arab Saudi. Bani Hanifah ni kabilah Arab yang memang masyhur dalam peperangan. Mereka terkenal pandai membuat pedang, menempa pedang, pandai Bani Hanifah. Sehingga Nabi SAW dia ada satu pedang daripada kabilah ni yang mereka buat untuk Nabi SAW. Dululah masa baginda masih hidup, bila baginda wafat, mereka murtad. Jadi mereka ni kuat lah, dari sudut peperangan sangat kuat. Jadi akhirnya mereka bertembung di satu tempat nama Aqraba. Tempat di Aqraba bagi pasukan Musailimah ini, dia ada 3 orang panglima perang juga. Pasukan umat Islam 3, dia pun 3.
Itu yang pertama, Al-Muhakkam bin At-Tufail. Dan yang kedua adalah Ar-Rajal bin Anfawah. Ini dua orang ni diikuti dengan Muja'ah bin Murarah. Tiga semua daripada kabilah yang sama, kabilah Bani Hanifah. Adapun Ar-Rajal ini, salah seorang panglima tadi, dia ni lah yang berperanan besar untuk memurtadkan orang di kalangan kabilah dia. Jadi dia yang kepala murtadkan mereka. Hak paling jahat dia lah di kalangan tiga kabilah ni, Ar-Rajal. Paling baik adalah Muja'ah. Muja'ah bin Murarah. Di antara tiga dia paling baik. Yang paling jahat adalah Ar-Rajal tadi. Jadi Ar-Rajal ini dia murtadkan, dia kepala untuk murtadkan kabilah dia. Sedangkan dulu dia jadi utusan daripada kabilah dia untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Dia diutus berjumpa dengan baginda dan dia memeluk Islam. Balik dia bawa Islam, kemudian dia patah balik, dialah yang memurtadkan mereka. Jadi utusan yang datang daripada jauh, yang datang sekali-sekala, mungkin sekali saja pernah jumpa, inilah yang dimurtad. Adapun sahabat yang setiap hari duduk dengan Nabi SAW, makan, tidur dengan baginda, bermusafir dengan baginda, yang rapat ini tidak. Yang rapat dengan Nabi SAW ni kekal sebagai Muslim. Yang murtad ni datang daripada jauh. Jadi hakikat murtad tu memang kita terima, dia dulunya sahabat kemudian murtad. Jadi kalau seorang itu sahabat dan murtad, maka dia tidak diiktiraf lagi sebagai sahabat. Dan ini perincian dalam kitab Ahlus Sunnah. Termasuklah sahabat yang dia ini sahabat kemudian terbukti dia munafik, maka dia tak diiktiraf sahabat. Tidak. Seperti ada yang mencuri harta rampasan perang, yang Nabi sebut dia di dalam neraka, maka orang yang macam ni bukan sahabat. Jadi sebahagian kecil mereka zahirnya seolah sahabat tapi ialah munafik. Ini juga kita tak iktiraf. Itu kita, akidah kita Ahlus Sunnah. Datang Syiah, sahabat ni murtad semuanya. Di Syiah melampaui batas, dia pukul rata, dia sapu habis semua. Kita tak begitu. Kafir pun tak. Kita kafir, kita kata ada kafir yang baik, ada yang jahat. Ada jenis Abu Talib baik, ada yang jenis Abu Lahab. Apatah lagi sahabat, yang mana mereka ni Muslim dan Muslim pada kedudukan yang tinggi. Takkan kita mai datang semuanya kafir, kita pukul rata habis. Ini sepatutnya prinsip keadilan yang ada bagi setiap kita sebagai seorang Muslim. Ini akidah kita Ahlus Sunnah. Jadi orang yang macam ni, Ar-Rajal ni, kita tak iktiraf sebagai sahabat, walaupun dia pernah jumpa Nabi SAW dan dia pernah beriman dengan baginda satu ketika dulu, tapi dia murtad. Jadi mereka ni ada 3 orang. Dalam pertempuran yang pertama pada waktu malam, pertempuran berlaku yang pertama antara Khalid bin Walid dengan mereka pada waktu malam, iaitu 40 orang musuh di kalangan Muja'ah bin Murarah. Salah seorang panglima mereka ada 40 orang, mereka bertempur pada waktu malam. Dan Khalid bin Walid berjaya menewaskan mereka dan ditawanlah Muja'ah ini. Tapi disebabkan Khalid bin Walid dapati dia ni adalah antara yang paling baik di antara 3 panglima tadi, Khalid bin Walid dia simpan, biarkan, bagi peluang kepada dia, peluang kedua. Jadi kadang-kadang walaupun musuh perlu diberi peluang kedua, kalau kita lihat adanya usaha, adanya ciri-ciri yang baik pada dia, bagi peluang kedua. Kerana perang ini tak semestinya semua benda kita kena hancurkan. Kerana lepas perang kita nak guna hidup semula, kita perlu kepada persaudaraan, perlu kepada perdamaian. Tapi keadaan bila terpaksa perlu, maka barulah kita berperang, membunuh. Tapi sedaya upaya cubailah. Nanti Khalid bin Al-Walid barangkali melihat dia ni ada potensi, kerana dia adalah antara ketua mereka yang baik. Mungkin dia boleh tarik yang lain untuk kembali, patah balik ribut semula kepada Islam selepas pada murtad. Jadi Khalid bin Walid simpan dia, memberi peluang kedua kepada dia. Lepas pada itu umat Islam bertempur pula
dengan orang Arab Badui. Ini Arab Badui yang bukan daripada Bani Hanifah, yang berada sekeliling mereka. Arab Badui ini dia berpecah-pecah, berpindah randah duduk sana dan sini. Dia antara kerja mereka adalah menjadi tentera upahan. Dia Arab Badui, mereka ni dia tak ada negara, dia tak ada bendera. Siapa bagi dia duit, dia akan ikut untuk pergi perang. Mereka ni seolah tentera upahan. Daripada zaman dulu ada puak ni, kumpulan ni memang ada sejak zaman dahulu lagi. Mereka biasa orang yang jahil, yang duduk jauh daripada orang, yang tidak mempunyai kaitan-kaitan kekeluargaan dengan orang yang lain. Jadi dia perang itu bukan sebabkan kerana semangat kebangsaan atau sebabkan agama, tapi dia perang tersebut kerana dia jahil dan dia ditawarkan sesuatu daripada dunia, dia pun ikut perang. Sampai hari ni negara Arab Israel ada tentera-tentera daripada Arab Badui. Arab Badui yang jahil ni dia akan ikut kerana dia dapat kerja. Kadang dalam satu interview tu mereka kata, kenapa sokong Israel? Dia kata sebab Israel ini dia pandai ekonomi. Jawapan dia macam tu, maknanya jawapan yang jahil. Dia kata ni pandai ekonomi, jadi kita kena sokong dia supaya kita boleh hidup senang. Jadi sampai zaman moden ni ada. Daripada dahulu pun ada sampai hari ni pun kadang US pun ada tentera-tentera upahan. Dia nak buat kerja-kerja yang kotor, dia tak mau palit pada bendera dia hantarlah upahan ni, dia bayar. Mereka ni underground, dia pergi buat masalah sana dan sini, tapi untuk bagi pihak US. So sampai zaman moden ni pun ada untuk kerja-kerja kotor, kerja-kerja yang tidak rasmi. Tu mereka ni pun ada. Dia Arab Badui ni dia juga bertempur dengan pasukan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan dalam ketika itu orang Arab Badui ni mereka tewas dan mereka pun lari selamatkan diri. Bila dia dah kalah, dia cabut lari sebab dia ini berjuang tidak ada satu sebab yang khusus. Kalau dia kalah, dia cabutlah. Tapi tidak, yang Bani Hanifah ni tak, mereka kekal, tak lari. Sebab mereka ni memang dia berperang tu dengan ideologi, memang akidah dia. Dia nak ikut Nabi palsu juga, jadi dia tak lari. Ditinggallah hanya pasukan ini saja, Bani Hanifah, pasukan-pasukan sokongan mereka dah cabut lari. Dan ketika itu terbunuhlah Ar-Rajal bin Anfawah. Dan panglima yang paling jahat antara mereka ni, dia kepala yang memurtadkan orang daripada kabilah dia, terbunuh. Dibunuh oleh Zaid bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, adalah saudara Umar bin Khattab. Zaid bin Al-Khattab. Jadi Bani Hanifah dia masih bertahan. Mereka ni sangat gigih berperang. Dan ketika itu juga gugur Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi, Thabit bin Qais, dia ditugaskan untuk membawa bendera, membawa panji. So dia terbunuh dalam peperangan tersebut, syahid. Juga diikuti oleh Zaid bin Khattab, kemudian yang syahid juga. Dia sempat bunuh Ar-Rajal, panglima perang, lepas tu dia pula terbunuh. Ini dua sahabat besar yang masyhur terbunuh dalam peperangan tersebut. Tetapi umat Islam masih lagi bersemangat, motivasi yang cukup tinggi, kerana mereka melihat Khalid bin Al-Walid menyatukan dan memimpin mereka dengan baik. Jadi Khalid Al-Walid menjadi satu faktor yang utama pada ketika itu, walaupun banyak di kalangan sahabat yang gugur. Sehinggalah umat Islam mengepung mereka ni, kumpulan Nabi palsu ini, sampailah ke sebuah kebun. Jadi umat Islam ya sedang menang. Jadi orang di kalangan Nabi palsu ni berundur sampailah mereka jumpa kebun dan mereka bertahan di dalam kebun tersebut. Masuk dan bertahan dalam kebun, itu dah jadi pilihan yang terakhir. Dalam perjalanan nak masuk dalam kebun tadi, sempat Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman bin Abi Bakar ini adalah anak pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anak Abu Bakar. Dia berjaya untuk panah kepada ketua mereka ini, Muhakkam bin At-Tufail. Kedua dah tewas, satu ditawan, seorang lagi dah tewas, terbunuh.
Ni yang last pun terbunuh juga, Muhakkam bin At-Tufail. Sempat dipanah dan terbunuh. Jadi mereka tak ada ketua. Tiga-tiga ketua semuanya tewas. Tinggal anak buah saja masuk dalam kebun dan bertahan di dalamnya. So, bila bertahan dalam keadaan yang sangat lemah. Sangat lemah bila dah bertahan, ketua tak ada. Bertahan pula terkepung hanya di dalam kebun. Jadi kebun ini ia bukanlah satu kota, bukanlah kubu. Jadi ia mungkin pagar tak tinggi sangat. Pagar pun tak ada tempat yang khas untuk ada pemanah ke orang yang boleh jaga. Jadi ya kebun yang biasa. Mungkin adalah tembok yang sedikit tinggi tapi bukanlah kubu. Mereka berada dalam keadaan yang sangat lemah. Di kebun ini ia dinamakan Hadiqatul Maut. Hadiqah maksudnya taman, maut adalah kematian. Mautlah taman kematian. Dinamakan. Kenapa? Kerana mereka memang semuanya akan mati di dalam tu. Dinamakan taman kematian. Jadi taman ataupun kebun ini ia berada di selatan Riyadh pada hari ini. Di antara Riyadh dan juga Al-Kharaj. Kota juga Al-Kharaj ini bandar juga. Dia berada sekitar kawasan Riyadh di bahagian selatan. Dekat kawasan itulah. Sampai hari ini masih ada. Masih ada menurut penduduk. Setempat itulah nama kebun yang masyhur dalam sejarah ini. Tapi kebun itu dah tak ada apa, tempat kosong saja. Dah tidak lagi adanya sesuatu yang penting, yang hebat. Tak ada pagar. Mungkin lepas pada ni mereka akan buatlah buh pagar, buh batu ke, tulis dan sebagainya. Kerana Arab Saudi sekarang memang dia mewar-warkan pelancongan sejarah. Dia akan cari banyak kawasan-kawasan sejarah. Satu sudut ada baiknya jugalah. Kawasan sejarah ni dipagar dan ditulis di tanda. Satu sudut ada baik. Tapi sudut yang lain janganlah sampai melampaui batas. Sampai jadikan ia satu keutamaan. Sampai langgar segala hukum hakam yang penting, kita boleh tarik pelancong. Kalau benda-benda yang kawasan bersejarah ni bagus. Tapi benda-benda yang maksiat, yang haram, itu bukan tarikan pelancong. Dia boleh pergi tempat lain yang banyak lagi, pelancuran ke, arak ke, tempat lain lagi dahsyat. Kita tak perlu pun, tapi kita nak benda-benda yang tak ada kat tempat lain. Kesan-kesan sejarah yang seperti ini. Ini baik dari sudut. Jadi sekarang ni ya kawasan yang kosong, yang terbiar, yang para penduduk saja yang dakwah. Tempat tersebut adalah tempat yang dinamakan Hadiqatul Maut tadi. Jadi bila mereka ini masuk dalam kebun mereka tutup rapat, kaum umat Islam tak dapat nak masuk. Hanya boleh kepung saja sekeliling. Tapi nak masuk tak dapat. Sekeliling saja terkepung. Maka apa yang umat Islam buat, datang sahabat Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Bara' bin Malik ketika itu dia dapat idea supaya dia ini dilempar masuk ke dalam kebun tersebut. Lempar dia daripada luar masuk. Jadi ya satu yang sangat berisiko lah. Kalau masuk kena bunuh, habislah dia. Kalau masuk dia boleh buka pintu, maka mereka akan menang. Jadi seorang saja, dia tak boleh bunuh banyak-banyak. Nak tengok test dulu risiko tu macam mana, jadi atau tidak. Jadi dia volunteer, dia nak biar dia pergi. Ini satu keberanian yang cukup tinggi lah. Biasa kita suruh orang lain pergi dulu, orang lain pergi selamat baru kita masuk. Biasa pergi yang pertama, itulah yang berani. Jadi ini kelebihan dia lah. Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu dapat idea bagaimana nak lempar dia masuk dalam kebun tersebut. Jadi kebun itu kita sebut ia hanya kebun, mungkin tak tinggi dan tak ada orang yang berkawan, tak ada pemanah. Mereka semua mungkin duduk di dalam, duduk jauh ataupun leka. Dia tunggu pintu itu ada tak orang yang boleh buka daripada luar. Mungkin mereka pun tak sangka, spontan. Idea tu sangat spontan. Jadi apa umat Islam buat, mereka pun bawa perisai-perisai. Perisai-perisai yang besar ni, yang mungkin bulat, bujur, perisai daripada pedang, untuk lawan daripada pukulan pedang. Perisai ni banyak-banyak dia susun. Dia susun, dia buat seolah seperti tangga. Macam tangga lah, nak naik, nak lintas, lompat masuk ke belakang. Jadi dia buat macam tangga. Mereka himpun banyak-banyak. Seorang sajalah, ramai-ramai mungkin berat. Seorang saja
dan juga mereka ambil tombak tu dia pacak-pacak, dia susun, so tombak lagi tinggi, jadi boleh naik bertingkat. Bila naik di atas sampai ke tombak, mereka pun tolak supaya dia boleh lompat dan lepas. Dan dia Al-Bara' bin Malik ni lepas. Dia dapat masuk sampai ke pintu belakang. Sampai di sana dia pun buka pintu daripada dalam, dan mereka dengan segera masuk. Jadi mungkin dia sangat spontan, sangat cepat. Tak sempat mereka nak elak, nak cegah. Pintu pun berjaya dibuka. Bila berjaya dibuka, mereka pun masuk, umat Islam masuk, dan berlaku pertempuran yang dahsyat. Sampailah kepada Musailimah Al-Kadzab ni ada. Dia last sekali dia duduk di dalam, mereka jaga dia, keliling dia, semua panglima dia semua dah tewas. Last sekali sampai juga kat dia. Jadi Nabi palsu ni Musailimah Al-Kadzab, para sahabat memberi ruang, buka ruang, bagi peluang kepada Wahsy. Wahsy dia masuk dalam peperangan itu juga. Dulunya dalam perang Uhud, dialah watak yang membunuh Hamzah, bunuh dengan tombak Hamzah. Jadi bila dia membunuh Hamzah, pembunuhan itu bukan disebabkan dia itu sendiri nak, tidak, tetapi dia dijanjikan kalau dia bunuh Hamzah, dia akan dilepaskan daripada perhambaan. Ada harga yang dikena bayar, harga dia bayar untuk bebas, untuk merdeka, adalah pembunuhan terhadap Hamzah. So dia bunuh sebabkan itu. Kemudiannya dia menyesal, dia masuk Islam. Lepas Fatu Mekah dia masuk Islam, dia jumpa Nabi SAW, dia datang dan dia masuk Islam. Dan Nabi SAW minta pada dia supaya dia ni lepas pada ni tak bertemu dengan Nabi SAW lagi. Kerana Nabi setiap kali tengok dia, Nabi teringat pakcik dia Hamzah. Nabi terima dia sebagai pengislaman dia, dan Nabi maafkan dia. Nabi terima, cuma Nabi bila tengok dia, Nabi teringat. Jadi janganlah dia berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi lepas pada tu dia berazam nak tebus. Enggak, kesalahan dia tu untuk dia angkat semula nak tebus. Maka dia berazam untuk membunuh Musailimah Al-Kadzab. Itu sahabat-sahabat bagi kat dia, buka ruang, ambil daripada dia, tu peluang bagi dia. Maka dia membunuh Musailimah Al-Kadzab ini dengan tombak juga. Dulu dia bunuh Hamzah dengan tombak, sekarang juga dengan cara yang sama, dengan tombak. Berjaya dapat kat dia. Terpahat dalam sejarah pembunuh pada Nabi palsu Musailimah Al-Kadzab adalah Wahsy, orang yang sama membunuh Hamzah. Mudah-mudahan terangkatlah segala kesilapan dia dulu. Tapi dia Muslim, alhamdulillah, bagi Muslim, dan selepas tu berjuang juga untuk Islam. Baik, jadi kesemua korban ini besar di kalangan musuh, sekitar 10,000 orang. Itu yang terkorban saja, belum yang cabut lari, yang ditawan, yang mati saja 10,000. Besarlah bandingan seperti peperangan-peperangan lain yang sesuai zaman itu, macam perang Khaybar, perang Badar, 1,000 musuh keseluruhan. Tapi ini 10,000 hak terbunuh saja. Ramailah. Zaman itu orang sikit, tak macam zaman kita. Zaman kita orang ramai, jadi yang terbunuh pun ramai. Jadi lebih kurang macam sekarang di Palestin lah, 9,000 lebih, dekat 10,000. Seperti ini, 10,000 orang yang terbunuh. Di kalangan umat Islam 600 saja. 600 terbunuh di kalangan umat Islam, yang syahid, yang musuh 10,000. So nisbah yang jauh. Itu kemenangan lah bagi umat Islam. Dari sudut itu pun menang. Baik, kembali kepada Muja'ah yang ditawan tadi. Yang tadi Khalid bin Walid bila dia tawan Muja'ah ni, dia diberi pelepasan, dia dilepaskan, dan dia Khalid bin Walid berkahwin pula dengan anak perempuan dia. Kahwin. Untuk perkahwinan ini seolah seperti perkahwinan politik. Kahwin politik. Jika ada maslahat, ada keperluan, perkahwinan yang seperti ini, ia untuk mengelak mudarat. Bila perang dah habis, mungkin ada dendam. Takut mereka ni berdendam, perang lagi sekali, memberontak lagi sekali, maka dipersaudarakan di antara umat Islam dan juga kabilah ni, supaya mereka kembali pada Islam. Jadi pengikut-pengikut dia, kabilah dia yang lain kembali masuk Islam balik. Yang murtad-murtad tu kabilah balik.
Sebabkan mungkin kebijaksanaan Khalid bin Walid ni dia lihat. Jadi dia berkahwin dengan anak perempuan mereka, iaitu daripada Mujah. Ini pun kita lihat banyak dilakukan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu, masuklah raja-raja Melayu kita pun, kerana dia kahwin silang di antara keluarga, di antara anak mereka untuk mendamaikan, untuk buat perjanjian damai, untuk menstabilkan, untuk mengelak peperangan. Saya memang turun-temurun begitu. Kerana dikhawatiri kita ni ada satu sangkaan yang buruk pada sahabat. Sahabat ni seolah dia paksa orang. Dia menang, lepas tu dia ambil anak orang, dia kahwin. Jadi jangan ada sangkaan yang buruk seperti itu. Kadang kita kena lihat pada pelbagai sudut. Banyak sudut-sudut yang lain. Begitu juga kita lihat empayar besar dunia pun begitu. Seperti Osmaniyah, banyak mereka berkahwin dengan Mak Saleh untuk mendamaikan antara peperangan antara Mak Saleh dan juga mereka Turki. Itu salah satu daripada cara untuk perkahwinan. Ini yang ditunjukkan oleh Khalid bin Walid yang kita dengan sangkaan yang baik kita lihat dari sudut tersebut. Kemudian Khalid bin Walid pun diperintahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an untuk menuju ke Iraq. Jadi Riyadh dengan Iraq itu tak jauh, dekat saja. Maka destinasi seterusnya, ekspedisi seterusnya menuju ke Iraq. Manakala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu juga berkahwin dengan kabilah Bani Hanifah ini. Bukan Khalid bin Walid seorang saja. Ali bin Abi Talib turut sama berkahwin, salah seorang daripada wanita dia. Mereka tu ada dua sahabat besar yang berkahwin dengan kabilah mereka. Untuk memastikan kabilah itu betul-betul stabil, maka dapat dua orang sahabat. Kita sambung sikit lagi sebelum kita tunggu kita pagi ni. Ali bin Abi Talib keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia berkahwin dengan kabilah mereka, dia lebih kuat. Di kabilah dia ada rasa dihargai jugalah, walaupun kita kalah, kita tewas dalam perang, tetapi keluarga Nabi SAW berkahwin dengan keluarga kita. So ada hubungan kekeluargaan, bahkan daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. So itu lebih kuat. Ali radhiyallahu anhu pun juga membuat satu dasar yang sama seperti Khalid bin Walid. Baik, zahirnya perkahwinan ini selepas daripada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha yang masyhur sepanjang hayat dia tidak dipoligamikan. Fatimah radhiyallahu anha sepanjang hayatnya tidak dipoligamikan. So kalau perkahwinan yang berlaku, maknanya mungkin selepas daripada itu. Selepas daripada itu. Namun apabila kita membaca kisah-kisah yang seperti ini, taklah bermakna wajib. Wajib. Kadang-kadang orang dia ambil kat situ ya. Dia ambil benda tu dia suka. Dia kata kalau nak poligami, dia kena mati dulu. Selagi dia tak mati, tak boleh poligami. Macam Fatimah lah, selagi tak mati, selagi tak wafat. Khadijah pun macam tu juga. Khadijah radhiyallahu anha, selagi tak wafat, selagi itu Nabi SAW tak majukan dia berpoligami. Ini sebahagian daripada sirah, dan ini sebahagian daripada pilihan peribadi setiap orang, bukanlah kewajipan. Tetapi kata itu hakikat yang ada. Jadi poligami ke atau tidak, kedua-duanya baik. Yang penting kedua-dua itu adil. Adil adalah tuntutan yang tertinggi dalam kahwinan. Bukannya dua, tiga, seorang, kadang seorang tak adil, kadang dua orang adil. Keadil sebenarnya tuntutan tertinggi. Tapi dalam sejarah begitulah fadilat Fatimah radhiyallahu anha, dia tidak dimadukan, tidak dipoligamikan semasa hayat dia. Jadi Fatimah radhiyallahu anha dia wafat kemudian 6 bulan lepas Nabi wafat, 6 bulan dia wafat. So dia wafat muda, ketika masih muda. Jadi Ali radhiyallahu anhu berkahwin dengan salah seorang wanita daripada kabilah Bani Hanifah ni. Lepas habis perang dia pun kahwin. Jadi dia kahwin mungkin lepas dah selesailah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kalau dia kahwin tak ada isu lah, kahwinan ni tak ada isu. Tapi di sana ada khilaf di kalangan para ulama bahawa dia bukan berkahwin, tetapi wanita itulah hamba dia. Hamba dia sama ada isteri dia atau hamba dia. Itu dalam Islam kena jelas hukum hakam. Kalau isteri, katakan isteri. Dia bila berkahwin
pastikan perkahwinan itu ya diwar-warkan, dimasyhurkan. Jangan simpan, jangan diamkan. Banyak isu fitnah ke timbul, isu khalwat ke, isu zina, orang tuduh. Sebab apa tak cerita, tak war-warkan, tak buat kenuri, tak beritahu semua orang senyap. Jadi tak patutlah. Dia tidak adil. Dia mesti war-warkan. So, kalau kata nak poligami, nak berkahwin, pastikan kahwin dengan cara yang betul, dengan cara yang sah, yang diwar-warkan, dibuat kenuri padanya. Kalau tak dia nanti jadi fitnah. Itu juga isu-isu seperti nasab anak. Kadang ada orang yang pergi berkahwin, kahwin kat Thailand ke, balik tak daftar, jadi anak tidak sah taraf, anak tak ada nasab yang jelas. Kalau ia pun macam mana pun daftar, paling kurang mana daftar tu sebagai bukti, supaya ia tak menjadi fitnah, terutama pada anak, syiar anak. Anak jadi stateless pula, tak tahu dia daripada keluarga negaraan apa. Nak pergi hospital tak boleh, nak pergi sekolah tak boleh. Sampai tu yang stateless ni nak daftar singkat pun tak boleh, handphone pun tak boleh, kena daftar nama orang lain. Jadi kesian dekat dia. Kena nyata jelas. Itu pentingnya ada hukum hakam. Jadi menjadi khilaf. Mungkin zaman tersebut zaman yang penuh dengan fitnah. Jadi isteri ke dia ni hamba, dan dia ada anak dengan wanita ni. Ada anak dia Muhammad bin Al-Hanafiyah. Nama dia Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dia bukan anak Fatimah, dia anak wanita ini. Jadi bila dia anak wanita ini, kenapa dia dibinkan kepada Al-Hanafiyah? Kenapa tak bin Ali? Kerana Al-Hanafiyah itu adalah kabilah mak dia tadi, Bani Hanifah. Tu gelaran dia Hanafiyah, Hanafi. So dia nisbah pada itu. Kenapa nisbah pada mak dalam Islam, nisbah pada ayah? Ini antara juga yang menjadi kemuskilan. Jadi muskil. Tapi kata para ulama, kalau isteri itu adalah isteri yang sah, tak ada isu lah. Ada anak dia bin orang lain, itu mungkin budaya jahiliah yang masih ada. Budaya jahiliah. So kita jangan bin ikut suka, bin mesti pada ayah yang kandung. Jangan buat nak buh nama bagi bunyi rare sikit ke. Jangan buat kerja tu. Bin pada ayah yang asal tepat, barulah ya hilang fitnah. Dia mungkin masih ada sifat jahiliah. Orang nak kenal dia ni bukan anak Fatimah, anak pada isteri lain, dia pun nisbah pada isteri yang tu. Macam kita lah, kadang kita ni anak siapa, ni mak dia, anak mak tu, dia nisbah pada mak. Ayah sama, tapi mungkin sebab ada mak ada orang kata ni anak mak tu, nisbah pada mak. Padahal patut nisbah pada ayah. Mungkin benda tu teknikal, nak membezakan, nak mengenali dia ni yang mana satu. Maka dia nisbah pada mak. Mungkin sebabkan itu. Kalau isteri tak ada isu. Tapi kalau dia hamba, kalau wanita itu hamba, juga tak ada isu. Kerana hamba ini hukumnya dalam Islam halal untuk tuan dia bergaul dengan hamba dia. Hamba tak sama seperti mana girlfriend ke, wanita simpanan ke, tak sama. Hamba dalam Islam kalau dia bergaul halal bagi dia. Kalau hamba tersebut mengandungkan anak tuan, anak itu akan nisbah pada tuan dia, bin pada ayah. Hukum dalam Islam. Dia tak ada isu juga lah. Anak tu siapa? Anak nisbah pada ayah, dan anak itu dikira sebagai merdeka, tidak lagi hamba. Hukum dia merdeka, mak dia hamba lah. Dan mak dia apabila mengandungkan anak tuan, mak itu, hamba itu tidak lagi boleh dijual beli, dia terhenti, dia habis kat situ dah. Jadi kalau orang orientalis, orang bukan Islam kata, kenapa dalam Islam hamba boleh digauli tuan? Kita kata supaya memutuskan rantaian hamba itu. Hukum hamba akan berhenti apabila hamba itu dia mengandungkan anak tuan dia. Dia akan berhenti kat situ. Jadi dia tidak lagi dikira hamba dah selepas pada itu, dan dia akan kekal bersama dengan tuan dia, tak boleh pergi jual sana sini. Dan itu baiknya kalau dia mengandungkan anak pada tuan dia. Namun ini hukum hakam yang silam, yang lalu zaman moden kita tak ada lagi. Tak ada. Nanti orang kata ada hamba kat Palestin, kat Syria, tak ada lah. Hukum itu
para ulama semasa tidak lagi menerima sebagai hukum hamba. Cuma ini kalau kita cerita sejarah supaya kita ada sangkaan baik kepada sejarah-sejarah yang berlaku pada sahabat. Itu pun khilaf sama ada hamba ataupun isteri, dan dia adalah isteri yang sah bagi Ali radhiyallahu anhu. Baik, wallahu taala alam. Juga sekadar itu kuliah kita pada pagi ini, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Diizinkan oleh Allah, insya-Allah kita akan masuk berkaitan dengan pemberontakan berlaku di Bahrain. Selepas daripada kawasan tengah Riyadh, mereka pergi ke timur di Bahrain, tak jauh daripada kawasan Riyadh hari ini, untuk menyelesaikan masalah menimpa di sana. Baik, kita tengok dahulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.